Alhamdulillah, pada pagi yang mulia ini, di tempat yang penuh dengan barakah ini, kita sama-sama melafazkan betapa bersyukurnya kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Allah Taala masih lagi mengizinkan kita untuk berada di dalam majlis ilmu, majlis zikir, majlis yang dihadiri oleh para malaikat yang mendoakan kita. Moga-moga segala nikmat yang Allah berikan kepada kita pada pagi ini, kita dapat bersyukur kepada Allah, dan Allah Ta'ala akan meneruskan lagi nikmat yang akan diberikan kepada kita, sehinggalah nikmat yang paling besarnya di saat kita bertemu dengan Allah di akhirat nanti di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala, insya-Allah. Baik tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, pagi yang mulia ini kita teruskan lagi pembacaan kitab 40 hadis cinta pada kecintaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan insya-Allah pada pagi ini kita teruskan pada hadis yang ke berapa ya? Hadis yang ke 20. Muka surat 64. Saja je tanya tu ya. Supaya rupa-rupanya alhamdulillah kita tahu di mana nak bermula pengajian kita pada pagi ini. Bererti kita ada rasa dalam hati kita mengambil berat terhadap apa yang akan kita belajar, insya-Allah. Baik tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sekali lagi saya mengulanginya, al-hadisul ishrun, hadis yang ke-20 pada muka surat 64. An Sayyidina Qatadah, daripada Sayyidina Qatadah, an Sayyidina Amr bin Shu'aib, an abihi, daripada Sayyidina Amr bin Shu'aib, an abihi, daripada ayahandanya, an jaddihi, juga daripada datuknya, anna, bahawa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam qala, kulu, minumlah, washrabu, salah saya, kulu, makanlah, washrabu, minumlah, wa tasaddaqu fi ghairi sarafin, serta bersedekahlah kamu, kata Nabi, fi ghairi sarafin, bersedekahlah kamu semua selagi tidak membazir, wala makhilatin, dan melampaui batas, jadi Nabi memberitahu kepada kita, kulu, makanlah, washrabu, minumlah. Di situ kita dapat ilmu tu. Nak minum dulu ke nak makan dulu? Makan dulu ya? Ke minum dulu? Tapi kalau pergi restoran minta air dulu kan? Dia hantar air dulu. Wallahu a'lam. Kita kadang-kadang, tapi kalau dari segi salah satu ilmu yang boleh kita belajar daripada susunan kata-kata Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda minta kita makan dulu. Kalau ikut susunan. Tapi setengah orang kita pergi rumah dia ajak kita makan tengah hari, tapi dia hidang air dulu kan. Mungkin adab orang Malaysianya, dia faham bahawa dah daripada jauh haus. Tapi walau bagaimanapun, minum tu kemudian, kalau ikut susunan perkataan, itu pun menjadi satu ilmu kepada kita. Baik, yang kita nak belajar juga di sini ialah watasaddaqu, hendaklah kita semua bersedekah. Tapi kena ingat, fi ghairi sarafin, selagi tidak membazir, wala makhilatin, dan tidak melampaui batas. Baik, tidak membazir dan tidak melampaui batas tu kembali kepada mana? Maka salah satunya ialah kembali kepada makan. Jangan sampai membazir dan melampaui batas. Mentang-mentang sedap 5 pinggan. Tak adalah saja letaklah sampai begitu. Tapi ada orang ni mentang-mentang sedap, dia makan juga. Mentang-mentang apa? Kalau makanan sedap, kalau minuman lazat. Macam mana? Macam mana tu? Tapi kedua-duanya itu, tapi ada minuman yang sedap. Minuman yang sedap, yang menyegarkan badan kita, boleh minum. Kalau kita belajar bahasa Arab, kulu itu fi'il amar. Fi'il amar tu maknanya kata kerja perintah.
Mana Nabi suruh kita makan. Nabi suruh kita minum. Ya, tapi jangan sampai ke tahap ya membazir. Ya, ada orang dia beli bulan Ramadan ni kena ingat ni, kadang-kadang dia beli minuman macam-macam minuman, air tebu, air kelapa, air itu, air ni, akhir sekali yang dia minumnya air sejuk, air kosong. Lagi-lagi tinggal. Yang ni jangan sampai melampau-lampau dalam bab makan dan minum. Ini kita faham dah, saya tak perlu saya hurai panjang sangat. Tetapi kalau kita tanya soalan pula, bersedekahlah kamu. Tu termasuk membazir tak sedekah ni? Ya. Tu biasanya tidaklah kita menyatakan sedekah ni membazir, kerana setiap sedekah itu sekalipun makin banyak maka dia tidak termasuk. Baik, cuma yang kita nak belajar satu lagi di sininya berkait dengan cinta. Yang ni kita nak fokuskan perbahasan kita, sebab huraian dia pun tak panjang sangat. Nabi mengatakan innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yuhibbu. Di sinilah poin perbahasan kita. Yuhibbu, Allah mencintai. Tapi dia terjemah di sininya Allah menyukai. Ayyura, untuk melihat atharu ni'matihi ala abdih, melihat kesan nikmatnya ke atas hamba-hambanya. Jadi apa maksudnya? Allah Subhanahu Wa Taala ini suka kepada orang-orang yang pandai dalam atau bijak dalam menggunakan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kesan nikmat itu iaitu tidaklah sampai digunakan secara membazir, melampaui batas. Apa makna melampaui batas? Melampaui batas ni ialah telah sampai tahap melanggar syariat yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Makan sampai langgar syariat, minum sampai melanggar syariat, itu melampaui batas. Tilka hududullah, biasanya disebut tilka hududullah fala ta'taduha. Itu adalah batas-batas yang telah ditetapkan oleh Allah. Jangan sampai kita melampau. Bukan tak boleh makan, silakanlah. Bukan tak boleh minum, minumlah. Ya. Jadi jangan sampai melampaui batas, melampaui syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang bermegah-megah dengan makanan dia. Dia masak sedap-sedap, kemudian dia ambil gambar, dia tunjuk dalam Facebook. Tu melampaui batas ke apa tu? Kalau ada orang miskin hari tu, nampak kesian kat dia. Pernah saya belajar dengan guru saya satu ketika, dia larang kita makan restoran yang terbuka. Kalau boleh restoran yang tertutup. Yang terbuka maknanya gerai-gerai yang diletak di tepi jalan. Seandainya ada orang miskin, ada orang fakir miskin, ada anak yatim duk tengok masa tu kita makan, hilang keberkatan makanan kita. Sebab tu kena cari tempat yang tertutup. Bukan nak sembunyi makanan, tidaklah. Tapi agar orang yang tak berkemampuan tengok kita makan, kalau seeloknya lepas kita makan, kalau kita tahu. Tapi kalau kita tak tahu, macam mana? Kalau tahu, kita boleh bungkus bagi kat dia. Dia hilang barakah. Jadi makan kenyang sajalah. Kita nak makanan yang kenyang, yang berkat. Apa makna berkat? Berkat ni dia memberi sihat kepada badan kita. Dia meringankan kita untuk kita beribadah kepada Allah. Kalau nak tahu makanan berkat tak berkat, cuba tengok di situlah. Lepas tu sihat tak? Alhamdulillah sihat. Ada tenaga tak? Ada tenaga. Lepas ada tenaga tu nak buat apa? Nak ibadah pada Allah. Itu salah satu tandanya. Tapi ada orang kata, ustaz, saya lepas makan mengantuk. Itu kalau makan banyak sangat. Makanan saya tak berkat ke ustaz? Tak, tidak kata macam tu. Tapi kalau dah makan banyak, biasanya dia mengantuk lah. Tapi tuan-tuan dan puan-puan dah kurang makan tak? Yang banyak ni yang muda-muda ni. Ya ke? Puan-puan dah kurang kan? Dia salah satu daripada orang yang sayang pada badan dia, jasad dia, dia kena kurang makan. Orang yang sayang pada roh dia, jangan sampai dia azab di akhirat, kurangkan dosa. Kalau sayang pada badan, kurangkan makan. Kalau sayang pada roh dia, jiwa dalam dia, kurangkan dosa. Yang dah ada dosa tu, terus cepat-cepat bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lihat sekejap yang muka surat 65 tu, huraian ringkas. Maha pemurahnya Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa melimpahkan kurnia-Nya terhadap hamba-Nya. Allah Taala ni tak putus-putus, sentiasa melimpahkan kurnia-Nya, nikmat-Nya, apa sahaja. Kalau kita perhati, memang subhanallah, memang kita sedar dan kita sudah faham. Cuma kalau boleh kita merasai betapa Allah ni Maha Pemurah, Maha Penyayang. Tak pernah putus satu saat pun Allah bagi nikmat pada kita. Tak pernah sekali-kali Allah putuskan nikmat Allah. Kita sentiasa bernafas.
Ya, sentiasa bernafas ni kita hirup udara yang Allah bagi pada kita. Ada kadang-kadang satu hari 5 minit tak boleh bernafas, tak dapat seduh udara. Tak ada. Ya, yang kalau 5 minit tu dia dah tak ada. Bukan udara tu tak ada. Baik, itulah murahnya. Akan tetapi setiap nikmat yang dikurniakannya oleh Allah Ta'ala itu berserta tanggungjawab yang perlu ditunaikan oleh hamba-Nya. Mentang-mentang Allah tu pemurah, maka ikut suka kita nak buat dengan nikmat tersebut. Ya, berlebih-lebihan, membazir, melampaui batas, tidak sewajarnya. Jadi kita ada tanggungjawab, iaitu tidak melakukan pembaziran. Itu pertama. Yang kedua, kena bersyukur. Syukur ni wajib. Kerana orang yang tidak bersyukur itu jadinya kufur. Ya, sesiapa yang tidak bersyukur dia berdosa. Kenapa? Kerana dia akan membebankan dirinya sendiri di akhirat nanti. Dia yang menzalimi diri dia sendiri. Ya, zalim ni tak perlu kita tunggu ya sesuatu yang kita dah faham, ni zalim, ni zalim. Ya, cukuplah kita tidak bersyukur pada Allah, kita menzalimi diri kita. Kenapa? Kerana orang yang tidak bersyukur itu akan diazab oleh Allah. Kan ada satu ayat Quran tu, wala in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lasyadid. Yang ni pun kita dah ingat dah ayat ni. Wala in syakartum, kalau kamu bersyukur, la azidannakum, pasti sungguh-sungguh kami akan tambah lagi padamu. Allah bagi penegasan tu, la azidannakum, pasti sungguh-sungguh kami akan tambah. Kami akan tambah, kami akan tambah. Wala in kafartum, seandainya kamu kufur. Kerana syukur tu lawannya kufur. Inna, sungguh-sungguh juga. Azabi, azab aku, syadid, terlalu amat keras. Pedih. Apa maksudnya? Maksudnya orang yang tidak bersyukur akan jadi kufur. Orang yang kufur, dia telah mendedahkan dirinya untuk diazab oleh Allah. Dia zalim diri dia sendiri. Sebab tu hukumnya wajib kita bersyukur. Baik, di antara tanda kesyukuran seorang hamba, habis nak tahu kita ni syukur ke tak? Ada tanda dia. Maka di antara dalam banyak-banyak tanda seorang hamba terhadap nikmatnya, dia bersyukur, ialah dia menzahirkan kesan nikmat dengan mendekatkan diri kepada Allah. Jangan melampaui batas. Guna nikmat itu untuk mematuhi syariat Allah. Guna nikmat itu untuk beribadah kepada Allah. Guna nikmat itu untuk kita kata membantu hamba-hamba Allah yang lain, jangan sampai membazir. Ya, kita dah makan, kita makan bukan banyak sangat pun. Boleh beli banyak, boleh beli banyak. Makan sikit je lah. Yang selebihnya bagi-bagilah pada anak yatim, orang miskin dan sebagainya. Jangan kata pula, beli banyak tu membazir lah tu. Tak. Kena betulkan juga. Banyaknya beli, membazir. Tak. Ya, kita makan dan sebahagiannya. Yang selebihnya bagilah pada jiran kita, pada apa. Boleh ya? Sebab kadang-kadang kita cepat sangat menghukum orang. Tengok tu, beli banyak tu, membazir lah tu. Jangan cakap kat orang. Tengok 2 troli, membazir lah tu. Beli untuk orang lain. Boleh insya-Allah ya? Alhamdulillah, bagus tuan-tuan dan puan-puan ni cepat faham. Sebab tu sini kadang-kadang nak hurai panjang, kadang-kadang nak hurai pendek. Sebab apa? Sebab alhamdulillah puan-puan cepat faham. Siapa bagi faham? Allah. Tu tambah faham lagi. Tak nak jawab ustaz kan? Sebab ustaz pandai mengajar tu saya cepat faham. Tak. Sepandai-pandai ustaz mengajar pun, sepandai-pandai sebijak-bijak pelajar pun tak boleh faham kecuali Allah bagi faham. Alhamdulillah. Okey, selesailah. Muka surat 66. Al-hadisul hadi wal ishrun. Hadis yang ke-21. An Sayyidina Abi Sa'id, ya, radhiyallahu anhu, ya, daripada Sayyidina Abi Sa'id radhiyallahu anhu, qala, ia telah berkata, qala Rasulullah, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, inna ahabban nas ila Allah, inna, sungguh-sungguh ataupun sesungguhnya, ahabban nas, manusia yang paling dicintai, ilallah, oleh Allah. Bila yaumal qiyamah, yang kita boleh nampak terang-terang manusia itu paling dicintai oleh Allah pada hari kiamat kelak. Wa aqrabahum minhu majlisa, bukan setakat yang paling dicintai, ya, dan dia memiliki kedudukan yang paling hampir dengannya, iaitu dengan Allah Subhanahu wa taala. Biasa yang paling hampir dengan Allah ni ialah orang yang duduk di syurga Firdaus. Di syurga Firdaus. Minta maaf, jangan salah faham pula.
Oh, kalau macam tu Ustaz, Allah dekat dengan syurga Firdaus lah? Tak. Kerana Allah itu tidak boleh diukur pada jarak. Tapi penghuni syurga Firdaus ni ialah penghuni yang mana syurga itu di atasnya arash Tuhan Ar-Rahman. Tapi adakah Allah itu di arash? Tidak juga. Ya, jangan sampai kita beriktikad sedemikian. Kerana Allah Ta'ala itu dia tidak bertempat ataupun tidak berhajat. Itu lebih mudah lah. Ya, kalau kadang-kadang orang dia susah nak faham. Tidak berhajat untuk berada di mana-mana tempat, kerana semua tempat itu dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ni bab-bab ni sampai hari ni tak selesai. Ya, biarlah tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kita belajar. Itu akidah yang kita terima daripada guru kita ke guru kita, yang kita belajar daripada bersilsilah bersanad. Ya, kita tidak faham sebagaimana apa yang kita faham sendiri-sendiri, tidak. Okey, baik. Walau bagaimanapun kita ulang lagi sekali, inna sesungguhnya ahabban nas, manusia yang paling dicintai, ilallah, ya di sisi Allah, yaumal qiyamah, pada hari kiamat, wa aqrabahum, dan manusia yang paling dekat kedudukannya, yang paling hampir kedudukannya dengan Allah. Siapa dia? Imamun adilun, pemimpin yang adil. Ya, imam tu merujuk kepada pemimpin. Pemimpin di sini pemimpin negara lah. Kerana kalau kita belajar pemimpin ni dia banyak lapis. Ada satu hadis Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, kullukum ra'in, kamu semua adalah pemimpin. Kan ada satu hadis Nabi itu. Kita semua ni pemimpin. Warrajulu, seorang suami, ra'in adalah juga seorang pemimpin. Wa mas'ulun an ra'iyatih. Tapi Nabi mula sebelum rajulun tu, Nabi mula juga dengan imam ni. Kerana Nabi nak tunjuk tahap-tahap. Jadi sebelum Nabi sebut rajul, di sinilah Nabi sebut wal imamu ra'in. Pemimpin itu adalah, ada biasanya merujuk pada pemerintah. Pemimpin itu adalah juga seorang pemimpin, seorang pemerintah. Wa mas'ulun an ra'iyatih, dan dia akan dipertanggungjawabkan tentang rakyatnya ataupun yang dipimpin olehnya. Barulah disebut rajulun. Ya, wa rajulun, seorang suami, juga pemimpin. Disebut juga wal mar'ah, seorang isteri. Ra'iyatun, juga adalah pemimpin fi baiti zaujiha. Tapi Nabi tambah. Nabi tambah seorang perempuan adalah pemimpin, seorang isteri pemimpin, tapi dia memimpin di mana? Fi baiti zaujiha, di rumah suaminya. Pelik juga ya. Jadi suami tu pemimpin pertama, isteri pemimpin kedua. Naik presiden ke apa? Suami itu presiden, isteri itu naik presiden. Tapi isteri kena ingat, rumah yang dia duduk tu, ini yang masalah sikit. Tapi rumah tu saya yang beli, Ustaz. Sudah. Sudah. Astagfirullah, saya rasa nak bercerita pula. Boleh ke bercerita ya? Pasal rumah lah, bukan tapi dia berkait-kait. Ada satu kali tu saya diminta, tapi cerita ni habis masa ke apa dah ni ya? Nanti habis masa. Lama lagi. Satu kali saya diminta untuk selesaikan kes nak kahwin dua. Jadi seorang tu datang jumpa saya. Ni cerita lama dah tuan-tuan, 10 tahun yang lalu. Tapi nak ceritanya rumah. Ustaz boleh bantu saya? Boleh? Bantu apa? Saya pun cakap boleh awal-awal. Sepatutnya saya tanya dulu. Saya kata boleh insya-Allah. Boleh insya-Allah. Apa cerita? Saya ni Ustaz, saya nak kahwin. Nak kahwin nombor 2. Saya nak minta tolong Ustaz. Tolong apa? Saya panggil keluarga saya panggil keluarga isteri saya panggil keluarga bakal. Memang berani ni. Ni berani ni. Saya panggil bakal. Keluarga bakal isteri saya. Saya pun, kalau macam tu, baik. Minta Pak Imam je, saya kata. Pak Imam kan orang lama. Saya ni orang muda. Tak apalah, saya percaya kat ustaz-ustaz tolong selesaikan. Saya kata, sudah. Tak apalah, saya pergilah. Saya pergi. Pergi tu, ringkas ya. Cerita ni panjang juga. Ringkas cerita. Macam-macam lah pro and kontranya. Saya duduk tengah-tengah. Dia duduk belah kanan saya. Yang bakal tu, keluarga bakal duduk belah kiri saya. 2-3 kali keluarga bakal ni bangun nak pukul kawan ni. Nasib baik saya ada kat tengah-tengah.
Tu cerita, panjanglah cerita. Akhir sekali dia tekad, dia kata saya ni sama ada keluarga ni tak setuju ke, keluarga saya sendiri ke tak setuju, saya tetap nak kahwin. Selesailah situ. Kemudian keluarga yang ni tak bagi. Keluarga orang rumah tak bagi juga. Mak dia ada, kesian kat mak dia, mak dia. Tak apalah, akhir sekali dah dia buat keputusan, isteri dia pun okey, you nak kahwin juga, okey, you keluar daripada rumah ni. Rupa-rupanya rumah tu rumah isteri. Astaghfirullahalazim. Habis cerita. Takat itulah cerita dia. Jadi wallahualam, jadi siapa yang jadi pemimpin situ? Wallah itulah cerita dia kena halau daripada rumah. Dia pun tak apalah, keluarlah. Allahu Rabbi. Itulah ya, orang panggil apa? Pahit manis kehidupan. Biasa je tu. Ada orang dia bab lain, ada orang dalam bab yang berbeza-beza. Dia dengan kehidupan dia, kita dengan kehidupan kita. Moga-moga semua kita ni Allah ampun masuk syurga. Itu je lah ya. Kalau nak kira, masing-masing ada masalah masing-masing lah. Ya, kita ada masalah kita. Kadang-kadang kita dengan masalah kita sendiri. Kita dengan kita. Betul? Kau tak pernah? Bukan kita dengan isteri, bukan isteri dengan suami, bukan kita dengan anak, bukan kita dengan jiran. Kita dengan diri kita sendiri, kita pun tak faham kadang-kadang. Kenapa aku malas? Sedangkan aku nak masuk syurga. Kenapa aku lalai? Sedangkan lalai itu bahaya pada diri aku sendiri. Kenapa? Kadang-kadang aku pun tak faham siapa aku sebenarnya. Hamba Allah atau hamba keselain Allah? Sudah. Siapa kita ni? Kadang-kadang rasa macam malaikat aja dah. Ya kau? Ke rasa macam satu lagi? Betul. Kalau Allah tidak bantu kita, tak tahu jadi apa kita. Betul. Kadang-kadang tak tahu apa, lalai kan. Seronok, Quran tak baca. Gitulah kita. Tapi harap-harap Allah ampunlah perangai kita ni kan. Kadang-kadang perangai kita ni macam budak-budak lagi kan. Betul. Melek budak-budak kan, dia tahu apa? Dia tahu main aja. Berapa ramai orang yang umur 70 duk main aja kerja dia. Kejap-kejap main golf, kejap-kejap main bola, kejap-kejap main guli. Ya ke? Tak ada. Kejap-kejap main game. Sekarang ni main game jangan. Pakcik-pakcik main game sekarang ni. Jangan kalah cucu dia. Tak adalah, macam kadang-kadang akhir sekali Allah ampunkanlah kami semua ya Allah. Maafkanlah kami ya Allah. Dewasakanlah kami ya Allah, matangkanlah kami ya Allah. Masalah dengan kita sendiri macam mana? Nafsu kita kan, susah nak kawal. Nafsu makan, nafsu tidur, nafsu bercakap, nafsu bersembang, nafsu mengumpat, nafsu mengata orang, nafsu sangka buruk pada orang. Macam-macam lagi tak selesai dengan diri kita ni. Gitulah, harap Allah ampunlah. Lagi sekali saya cukup. Baik, itu hatta Nabi kata pemimpin tu siapa? Wal khadim, pembantu rumah tu. Pembantu rumah tu dia juga pemimpin. Pemimpin untuk mengurus apa yang telah ditugaskan kepadanya. Dia pun akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaulah khadam, pembantu rumah yang ada kat rumah kita tu pun dia akan ditanya bagaimana imam, pemimpin negara. Tetapi Allah paling cinta kepada mereka kalau mereka ni imamun adilun, imam yang adil. Adil lawan dia zalim. Manusia ni asal adil atau asal zalim? Manusia ni dia asal dia zalim. Allah dalam ayat Quran, inna aradnal amanata 'alas samawat. Saya tak ingat dah ayat tu. Ayat tu ingat tapi nombor ayat nanti saya rujuk lagi sekali, tahu tak boleh Google sekejap pun tak apa. Ni masalah ya, ilmu dalam Google. Syekh Google al-interneti. Allahu Rabbi. Ayat tu ingat kadang-kadang surah apa dah? Ya. Sebab hafal tu banyak sangat. Ya ke? Tak ada. Jadi Allah bagi tahu, kami telah bentangkan amanah kepada langit, kepada bumi, tapi mereka fa'abaina an yahmilnaha. Mereka tak nak tanggung amanah. Habis siapa yang menerima amanah itu? Manusia. Siapa manusia itu? Ni Allah cerita. Innahu kana zaluman jahula. Manusia ni adalah terlalu amat zalim. Innahu kana zaluman. Dia terlalu amat zalim. Jahula, terlalu amat jahil. Mana bukti manusia tu zalim? Manusia tu zalim buktinya dia sanggup menzalimi dirinya sendiri.
Mana dalilnya? Kan Allah ajar kita doa Rabbana zalamna anfusana. Apa makna zalamna? Telah menzalimi. Telah. Bukan akan, telah. Wahai Tuhan kami telah menzalimi diri kami. Kan saya pernah tanya soalan dulu. Dalam banyak-banyak benda yang kita cinta, kita sayang, apa yang paling kita cinta, yang paling kita sayang? Diri kita. Betul ya? Yang puan-puan duk cakap I love you kat suami tu, itu nombor 2. Cinta kedua. Cinta pertama, cinta pada diri sendiri. Betul ya? Kan ada pernah satu kali Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, dia jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila mana dia jumpa Nabi, dia kata, ya Rasulullah, la anta, wahai Rasulullah, engkau adalah orang yang paling aku cinta. Tetapi lebih daripada orang lain-lain aku cinta. Tapi kecuali diriku. Aku cinta padamu Rasulullah lebih daripada sesiapa pun kecuali diriku. Maka Nabi kata, Nabi bersumpah, fawallazi nafsi biyadih, demi Allah yang diriku berada dalam kekuasaan Allah. Ya, wahai Sayyidina Umar, belum cukup. Ya, hendaklah engkau mencintai aku lebih daripada dirimu. Maka akhir sekali Sayyidina Umar baru bagi tahu, baik wahai Nabi, aku mencintaimu lebih daripada diri aku. Tapi nak bagi tahu di situ, sahabat Nabi Sayyidina Umar, dia nampak Nabi depan-depan dia pun, akhir sekali dia boleh sebut bahawa aku cinta padamu wahai Nabi lebih pada sesiapa kecuali diriku. Maknanya manusia ni memang sifat dia begitu. Yang paling dicintainya adalah dirinya. Tapi yang paling peliknya, dia menzolimi dirinya sendiri. Itulah sifat asal diri manusia. Habis macam mana nak tahu dia mengadili dirinya? Apabila dia beriman kepada Allah. Tetapi selama mana dia tidak beriman kepada Allah, dia masih menzalimi diri. Sebab tu orang kafir adalah orang yang zalim kepada dirinya, kerana dia menyebabkan dirinya dihumban dalam neraka selama-lamanya. Jadi yang pertama, seseorang itu menjadi orang yang adil, ya, tidak menzalimi dirinya dan tidak menzalimi orang lain bila mana dia beriman kepada Allah dan Rasul. Maka seorang pemimpin dianggap pemimpin yang adil bila mana pemimpin itu beriman kepada Allah dan Rasul. Selain daripada pemimpin yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul, pemimpin itu dianggap zalim. Pertama, dia menzalimi dirinya. Kerana bila mana dia tidak beriman kepada Allah dan Rasul, berarti dia menzalimi dirinya yang menyebabkan dirinya dicampak dalam neraka selama-lama. Sebab tu kita tak boleh kata orang kafir itu adil. Tak akan mungkin selama-lama. Dirinya pun dia menzalimi, macam mana dia nak adil kepada orang lain? Dirinya pun dia tidak sayang, dirinya pun dia tidak jaga dengan sebaik-baiknya agar tidak dihumban dalam neraka. Tiba-tiba kita nak kata dia adil, tak akan. Itu pertama. Yang kedua, mana tahu kita ni adil ke tak? Pertama, kita beriman pada Allah. Okey, ramai yang pemimpin dia beriman kepada Allah dan Rasul. Yang kedua ialah kena ikut Al-Quran. Kerana Al-Quran itu adalah neraca keadilan. Syariat. Ya, Al-Quran dan Sunnah. Selama mana orang itu beriman pada Allah dan Rasul tetapi tidak ikut Al-Quran dan Sunnah. Ada tak orang beriman pada Allah dan Rasul tidak ikut Quran Sunnah? Ramai. Cuba tanya yang tak tutup aurat tu. Cuba tanya orang perempuan muslimat, you beriman tak pada Allah dan Rasul? Beriman. Habis kenapa you tak ikut? Kenapa you dedah aurat? Berarti dia tidak patuh kepada syariat. Maka dia masih zalim. Dia tidak adil pada dirinya. Ya, dia mendedahkan auratnya di hadapan orang yang bukan mahram. Maka itu membawa dosa. Dosa itu akan membebankan dirinya. Dia menzalimi dirinya. Maka macam mana dia menzalimi dirinya untuk dia tidak menzalimi orang lain? Dirinya sendiri pun dia tidak sayang. Macam mana dia boleh menyayangi orang lain? Diri dia pun dia tidak hormat. Dia tidak jaga betul-betul. Macam mana dia menjaga orang lain? Inilah konsep adil. Adil lawan dia zalim. Maka kena ikut Islam. Hanya Islam yang mengajar keadilan. Islam yang mengajar erti keadilan. Selain daripada Islam tidak adil. Kerana Islam itu dari Allah. Allah itu Tuhan yang maha adil. Sebab tu kita kata, nak tahu kita ni adil tak adil? Kita ikut siapa? Kita sandar diri kita dan perbuatan kita kepada siapa? Kita sandar hukum hakam yang telah kita putuskan kepada siapa? Kalau kita membawa hukum hakam Allah yang maha adil, Nabi yang adil, maka kita adil. Sebab kita tak boleh tahu di mana neraca pertimbangan yang betul-betul adil. Hanya Allah dan Rasul. Maka seorang pemimpin yang adil itu ialah pemimpin yang melaksanakan syariat Allah daripada Al-Quran dan Sunnah, ijma' dan qiyas.
Maka dia ada pemimpin yang adil. Selain itu dia jadi zalim. Kenapa? Kerana mana dia nak tahu dia adil kalau dia tak rujuk pada Allah. Begitulah. Apatah lagi awal-awal dia tidak beriman kepada Allah. Ya, maka tak ada istilah orang kafir adil, tak ada. Orang kafir adalah manusia yang zalim. Cuba baca dalam ayat-ayat Al-Quran. Ya, mereka adalah minal qaumiz zalimin, daripada kaum yang zalim. Baik. Wa inna abghadhan nas ila Allah yaumal qiyamah. Itu sebaliknya lah. Yang ni saya rasa kita faham dah. Wa inna abghadhan nas, dan manusia yang paling dimurkai oleh Allah bila yaumal qiyamah, kita akan dapat lihat betul-betul di hari kiamat nanti. Sekarang pun Allah murka. Sebab sekarang pun Allah murka. Cuma Allah tak tunjuk lagi kemurkaan Allah. Kiamat nanti barulah Allah akan tunjuk betul-betul siapa yang Allah murka. Dan di sini Nabi khabarkan awal-awal supaya kita tahu jangan jadi begitu. Iaitu manusia yang paling dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat. Wa ashaddahu azaban, bukan setakat itu, yang paling menerima azab yang paling pedih. Yang akan menerima azab yang paling pedih. Siapa dia? Imamun jairun, pemimpin yang jahat. Yang jahat tadi yang zalim lah. Kerana zalim tu jahat lah. Pemimpin yang jahat. Yang mengkhianati amanah yang telah diberikan. Muka surat 67 keterangan. Bersikap adil merupakan sifat yang dicintai oleh Allah. Dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam kita lah jadi ayah ni, jadi suami, kita kena adil. Adil ni ustaz, kena dua dulu ke baru adil? Sudah. Habis yang seorang ni macam mana? Dia tak kira dua, tak kira seorang. Adil ni kan meletakkan sesuatu kena pada tempatnya. Itu maksud dia. Takut orang salah faham ni, tu saya cakap macam tu. Betul ya? Yang kita seorang ni macam mana? Tak boleh lah. Sebab adil tu tak. Adil ni ialah bukan masalah 2, masalah 3, masalah 4. Masalah dengan diri kita pun kita kena adil. Ni. Jangan zalim diri sendiri. Kalau tak zalim, kena adil lah. Apa makna adil? Meletakkan diri pada tempatnya. Siapa kita? Hamba Allah. Maka kita letak diri kita menjadi hamba Allah atau menjadi hamba syaitan? Kalau kita letakkan diri kita menjadi hamba Allah, maka kita adil untuk diri kita. Tetapi kalau kita meletakkan diri kita kepada hamba selain Allah, banyak hamba nafsu, hamba harta, hamba pangkat, hamba manusia, hamba dunia, segala-galanya lah, hamba syaitan, maka kita dikira tak adil pada diri kita. Kerana kita tidak meletakkan diri kita kena pada tempatnya. Itu dikatakan adil. Saya ulang lagi sekali, kadang-kadang kita dah faham dah. Apa makna adil? Wada'u syai' fi mawdi'ih. Wada'u syai' fi makanih. Boleh juga. Kita letak satu benda kena pada tempat. Jadi diri kita ni siapa? Manusia. Manusia ni siapa? Makhluk ciptaan Allah. Maka siapa manusia? Hamba Allah. Maka nak letak diri ini sebagai hamba Allah. Maka kita akan jadi hamba yang bersifat dengan adil untuk diri kita. Sama juga kita letak isteri kita. Isteri kita kena letak dia sebagai hamba Allah. Didik dia dengan solat, didik dia dengan tutup aurat. Kalau kita letak isteri kita tak kena sebagai hamba Allah, kita letak dia hamba selain Allah, dia nak pakai macam mana pun kita benarkan, dia dedah aurat pada siapa pun kita benarkan, dia dedah kepala dia, aurat dengan kepala lain kan? Kesama. Dia ingat dia tutup kepala, dia dah tutup aurat, pakai seluar ketat, pakai baju t-shirt. I dah tutup aurat sebab I dah pakai tudung. Tidak. Allah bukan suruh kepala aurat. Tu yang pernah guru tu ustaz saya dulu. Orang lelaki wajib tak tutup kepala. Orang lelaki wajib tak tutup kepala. Wajib. Kepala lutut. Nak ceritanya aurat. Kan? Kepala lutut tu kan aurat. Mana orang lelaki wajib tutup kepala? Kepala lutut. Tak adalah nak bagi tahu aurat. Biar faham bukan tutup kepala, tutup aurat. Jadi kalau kita suami menjadi ketua keluarga, ni saat ketua yang adil tadi, kita kena meletakkan rakyat kita atau orang bawah kita yang namanya isteri, yang namanya anak, biar kena pada tempat sebagai hamba Allah. Maka kita menjadi pemimpin yang adil kerana meletakkan sesuatu pada tempatnya. Jadi isteri ni jangan bagi dia dedah aurat. Atau pakai yang ketat. Dah tutup tapi ketat. Jadi menampakkan aurat. Maka kita letak dia hamba kepada selain Allah. Maka kita berdosa. Suami itu berdosa. Isteri itu juga berdosa.
Gitulah anak-anak perempuan kita. Letak sesuatu biar kena pada tempat. Itulah adil. Selain daripada makna yang kita sebut tadi, menyandarkan diri kita sebagai orang yang beriman kepada Allah. Baik, sedangkan lawan baginya adalah zalim. Itu muka surat 67 je, kita baca di situ. Sedangkan lawan baginya adalah zalim, yang merupakan sifat yang dibenci oleh Allah. Dalam hadis kursi, ya Allah berfirman, ya ibadi, wahai hambaku. Ini ibadi itu dia jamak, wahai hamba-hambaku. Boleh ya? Ini sesungguhnya aku, kata Allah, haramtu, telah mengharamkan. Jarang orang letak perkataan telah, aku mengharamkan. Yang lebih tepatnya, aku telah mengharamkan. Bukan akan, bukan baru. Telah mengharamkan. Az-zulma, ya, kezaliman. Ala nafsi, ke atas diriku. Ya, ataupun maksudnya, aku mengharamkan ke atas diriku untuk berlaku zalim. Itu ayat bahasa Malaysia lah. Wa ja'altuhu bainakum, dan aku telah menetapkan keharaman itu di antara kamu. Muharraman fala tazalamu, oleh demikian maka jangan kamu melakukan kezaliman. Fala tazalamu tu maksudnya begini, jangan kamu menzalimi di antara satu dengan yang lain. Ya, zalama, tazalamu. Tapi kadang-kadang terjemah bahasa Melayu ni dia terjemah ikut perkataan, dia panggil maksud. Sebab tu kadang-kadang kita kena belajar sikit bahasa Arab supaya kita tengok penggunaan bahasa yang digunakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui hadis kursi. Fala tazalamu, jangan saling menzalimi antara satu dengan yang lain. Jangan cakap orang lain saja tak boleh zalim kita, kita boleh kat dia. Atau kita boleh, dia tak boleh. Tak, dua-dua tak boleh. Ya, di antara satu dengan yang lain. Oleh demikian, tak kala seseorang memegang amanah sebagai pemimpin dan menjalaninya dengan penuh keadilan, maka dia akan menjadi, ya, dia akan menjadi mendapat, ataupun dia akan mendapat keredaan Allah di dunia dan terutamanya di akhirat kelak. Yang penting yang tadilah yang kita faham tadi. Pertama, orang itu akan menjadi manusia yang adil bila mana dia ada iman dalam diri dia. Ya, kalau tak ada iman, dia kafir, dia munafik, dia manusia yang zalim. Yang kedua, ialah kita kena letak diri kita biar kena pada tempat. Itulah makna adil. Ya, kalau kita hamba Allah, jadilah hamba Allah. Kalau jadi hamba selain Allah, kita telah menzalimi diri kita. Bahkan menzalimi orang lain juga. Ya, contoh, kita sebagai isteri, kita dedah aurat. Bila mana kita dedah aurat, kita tak letak diri kita dalam batas syariat, menjadi hamba Allah. Mana tahu hamba Allah? Hamba Allah ikut syariat Allah lah. Ya, baru jadi hamba Allah. Ni nak jadi hamba Allah, mengaku hamba Allah, ikut syariat yang satu lagi. Ya, kadang-kadang nak sebut pun rugi masa. Syaitan lah. Ikut peraturan syaitan. Syaitan dia ada peraturan dia. Betul ya? Ya. Allah ada peraturan dia. Allah dan Rasul. Jadi kata nak jadi hamba Allah tapi ikut peraturan selain Allah dan Rasul, maka tak jadilah hamba Allah. Jadi contohnya seorang isteri, bila mana dia dedah aurat, maka menyebabkan dia ni menzalimi diri dia, tapi dalam masa yang sama dia menzalimi suami dia. Kerana dengan sebab dia lah suami terpaksa tanggung dosa. Macam juga sama juga anak yang masih bawah tanggungan kita, anak perempuan yang masih tanggungan kita. Dia keluar rumah, dia dedah aurat. Ya. Dia pakai nampak dekap. Yalah, dunia sekarang kan pakaian yang mendedah aurat tu satu hal. Satu lagi yang ketat tu, wallah ala bahasa apa kita pun tak tahulah. Maka dia menzalimi ayah dia kerana ayah dia terpaksa tanggung dosa dia. Ayah pula yalah kadang-kadang tak tergamak kan nak tegur. Ya, tengok anak dah besar, dia pun dah cerdik, dia mengaji universiti kan. Nanti dia tanya kita, ayah mengaji kat mana dulu? Saya ni ikut fashion semasa. Apa, up to date ke apa? Macam-macam lah istilah dunia hari ni. Ya, kita tak boleh, jangan. Okey, kalau you nak pakai semasa duduk dengan ayah, begini cara dia. Kecuali kalau you dah kahwin. You dah kahwin tu sudah pada suami lah. Kita dah tak campur lah. Tapi kita kena ingat lah, sebab kita kena sayang juga anak dan menantu kita supaya dua-dua masuk syurga. Begitulah. Bererti apa yang kita nak sebut, kalau kita sedang menzalimi diri kita, mungkin pada waktu itu kita juga menzalimi orang lain. Ayah kita, ibu kita. Dan macam kita buat dosa, mak kita yang dalam kubur tu macam mana? Dia tahu. Wallahualam, mungkin setakat tu lah insyaAllah. Muka surat 68. Al-hadisus sani wal ishrun. Allah. Ya, tanpa bantuan daripada Allah. Saya selalu sebut begitulah. Bukan mudah tuan-tuan dan puan-puan. Kadang-kadang tak tahu dah. Tapi mungkin tuan-tuan dan puan-puan ni mudah jadi baik.
Ya, kadang-kadang kita rasa nak jadi baik ni payah. Akhir sekali minta, ya Allah tolonglah Engkau jadikan aku orang yang soleh, ya Allah. Lepas tu kadang-kadang penting juga, ni kawan-kawan dah ramai nak pergi umrah ni kan. Kirim salam pada Rasulullah. Jangan lupa kemudian doalah pada saya biar saya jadi orang soleh. Ya Tuan Haji, pergi Puan Hajah, ya pergi nanti doa pada saya ya biar saya jadi orang solehah. You kan dah solehah. Tak. I tak cukup soleh. Dah solehah tapi tak cukup solehah. Kalau boleh betul-betul yang solehah. Ya, hati dan jiwa kita dengan Allah. Ya, tak ada lagi kebencian, sangka buruk dengan orang, rasa nak mengata orang, tak ada lagi lah. Ya, kita dah fokus kita dengan Allah. Kita pun nak jumpa Allah dah. Orang, siapa tak tahu kadang-kadang orang duk sibuk dengan ni. Dia tak rasa ke dia dekat dengan Allah. Macam kita lah nak jumpa dengan seseorang, kita janji dengan orang pagi ni pukul berapa? Pukul 10. Bila mana dah waktu dah sampai dekat pukul 10, dekat pukul 10 5 minit lagi, 3 minit lagi, maka ingatan kita, fokus kita kepada dia yang kita nak jumpa tu lah. Maka kita ni dah dekat nak jumpa siapa? Allah. Tapi kenapa pemikiran kita, hati dan jiwa kita ke sana ke sini, ke sana ke sini, duk sibuk tengok aib orang kan? Tengok dia ni, tengok ni. Tengok orang ni macam ni. Biarkanlah dia. Doa sajalah. Kalau kita tahu, kita doa. Kalau lebih baik kita tak tahu. Nanti kawan-kawan datang, you dah tahu dah cerita terbaru. Cerita apa? Tu kan, dan dia tu tak, okey, minta maaf puan dia. Saya dah lama dah tak ambil kisah orang ni. Lama dah. Minta maaf. Saya pun tak mau dah. Saya nak kisah pada diri saya. Saya ni ke syurga ke neraka saya ni? Saya ni Allah redha ke Allah murka sekarang ni? Saya ni manusia adil atau saya ni dah jadi manusia zalim pada diri saya sendiri? Sekarang kita fokus yang betul lah. Samalah saya pun. Baik, hadis yang ke-22. Muka surat 68. Anil Aswad, ya Sayyidina Aswad bin Sari'. Annahu, bahawa sesungguhnya dia atau beliau, ata an-nabiyya, ia telah datang bertemu dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, ya, lalu beliau berkata, ya, mendatangi baginda Nabi, lalu beliau berkata, ini sesungguhnya aku hamadtu, ya, aku telah memuji Rabbi, Tuhanku, bimahamid, ya, dengan pujian-pujian. Ya, dia datang jumpa Nabi, dia kata aku ni telah memuji Allah Ta'ala, Tuhan aku, dengan pelbagai ujian. Tu maknanya dengan pujian-pujian, dengan banyak pujian. Lalu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, amma, sesungguhnya, inna, ya, sesungguhnya rabbaka, Tuhanmu, yuhibbu, menyukai, mencintai, alhamda, akan pujian, walam yastanshidhu, dan tidak sekali-kali dia meminta untuk dipuji. Yang tu saya tadi saya ada sempat rujuk, alhamdulillah. Ya, saya tengok dia tulis dia tidak sekali dia meminta untuk bernasyid memuji kepadanya. Salah ni. Ya, terjemah ni terjemah yang kurang tepat. Tadi saya sempat rujuk dua syekh. Sempatlah saya voice message. Cuma okey ya, sekejap ya. Ada Syekh tadi, Syekh Firas yang jawab. Syekh Yusuf tak jawab lagi. Syekh Firas sempat jawab. Sebab saya pun tak berapa faham yang terakhir tu. Alhamdulillah tadi beliau menyebutnya. Kejap ya. Ini antara yang Syekh sebut tadi. Tak bunyi? Ini ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan bi Maulana Syekh Bakri, ya marhaban, a'azzakumullah, ya marhaban bikum sayyid. هذا سيدي إن الله يحب الحمد أو ربك يحب الحمد ولم يستنشده، يعني لم يطلبه من أحد. Boleh faham bahasa Arab ya? Alhamdulillah, cepat. Boleh tu. Alhamdulillah. Apa makna walam yastanshidhu? Syekh kata walam yatlubhu. Apa maksudnya? Allah Ta'ala ni dia cinta, dia suka akan pujian-pujian. Tetapi dia tidak menuntut untuk dia dipuji. Menuntut tu ialah kerana apa? Kerana, tapi Allah suka dia dipuji.
Tapi maksud dia tidak meminta. Contoh Syekh bawa contohnya, saya tak pasal semua sekali. Syekh bawa contohnya ialah dia kata apa? Dia kata contoh kita. Kita ni suka juga dipuji kan? Suka? Betul ni kan? Cuma kadang-kala kita ni suka dipuji dan minta orang puji kita dan kita berbangga-bangga dengan pujian itu. Kan dapat CJ kepujian kan? Kita suka dipuji. Bahkan kita minta, puan pujilah saya. Tapi ada cara dia kan? Ada cara dia. Kan? Macam orang sekarang kan? Dia post apa-apa, dia minta apa? Ni. 3 ke 2? Apa nak tu? Nak dipuji ke? Nak dia apa? Macam-macam lah. Jadi Allah bukan begitu. Allah dia tidak menuntut untuk dia dipuji, tapi dia Tuhan yang berhak dipuji. Dan dia suka akan pujian. Bahkan Allah Ta'ala ni sebenarnya kalau kita baca Alhamdulillah. Apa makna Alhamdulillah? Allah Ta'ala memuji dirinya. Memuji zatnya. Lillah tu nama kepada zat. Ya, apa makna? Allah Ta'ala memuji dirinya sendiri. Dan dia tidak perlu kepada pujian orang lain. Kerana dia tahu ya, dan berhak untuk dipuji. Tetapi Allah suka pujian, maka kita pun kena pujilah Allah. Tapi adakah Allah nak kita dia dipuji-puji, dipuja-puja? Dia tidak berhajat kepada puji dan puja kita. Kerana dia sudah terpuji. Dia sudah mulia. Macam Rasulullah lah, orang kadang-kadang Rasulullah ni insan yang mulia. Sama ada kita muliakan Nabi atau tidak muliakan Nabi, dia adalah mulia. Dan Nabi pun tidak berbangga dengan kemuliaan itu. Tapi kalau kita sebagai hamba Allah, hamba umat Nabi Muhammad yang tahu bahawa Allah suka dipuji, ataupun Allah ini bukan suka dipuji, Allah suka pujian, sehingga dia memuji dirinya sendiri, maka kitanya yang memuji Allah ni pun alhamdulillah. Ya, kita mendapat satu amalan bersyukur kepada Allah dengan kerana alhamdulillah tu kalimah syukur, kalimah puji dan puja. Itu maksud, bukan maksud sesekali dia tidak sekali-kali dia meminta untuk bernasyid memuji kepadanya. Tu tolong buang perkataan menasyid tu ya. Dan dia tidak sekali-kali dia meminta untuk memuji kepadanya, menuntut untuk dia dipuji sebagaimana setengah-setengah manusia ya, sehingga dia mendesak orang memujinya, menyebut-nyebut namanya. Kadang-kadang dalam satu majlis-majlis begini jangan ya, kena listkan betul-betul. Kalau ada majlis-majlis besar, pengerusi majlis, moderator ke pengerusi majlis tu kena list betul-betul, jangan tertinggal. Nanti tertinggal yang dihormati, yang berbahagia, yang ni tertinggal, dia seorang, dia bangun keluar. Jangan. Inilah manusia-manusia yang suka dipuji. Allah tidak. Maknanya Allah tidak sampai begitu. Kalau orang tak puji Allah pun, Allah tidak apa-apa. Kerana dia sudah Tuhan yang maha terpuji dan dia memuji dirinya sendiri, itu sudah cukup. Nak dibanding dengan kita puji Allah. Tapi Allah suka pujian. Boleh faham ni bahasa kiasan ya. Maka alhamdulillah. Bahkan siapa yang ucap alhamdulillah, tamlaul mizan, dia boleh memenuhi timbangan amalan. Allah, tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita duk fikir-fikir kan, aku ni macam manalah nak buat bila mana aku ditimbang, amalan aku ditimbang di akhirat nanti, macam mana aku nak buat yang timbangan baik ni berat dan memenuhi timbangan itu. Alhamdulillah. Dalam satu hadis Nabi Riyadhus Salihin Al-Imam Nawawi, Nabi mengatakan alhamdulillah tamlaul mizan, dia boleh memenuhi timbangan amalan. Kalau tuan-tuan nak masuk syurga, cukuplah duduk 1 hari, 2 hari, satu panjang hidup kita alhamdulillah. Balik akhirat penuh timbangan amalan. Kalau dah penuh, beratlah kan? Tak payah cerita lah. Itulah. Tapi kalau Nabi sebut satu lagi, subhanallah alhamdulillah, gabung 2. Sama ada alhamdulillah dulu pun boleh, subhanallah kemudian boleh.
Ada hadis-hadis Nabi sebut, ya, kemudian tak ada masa kita selalu baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Kalau kita nak baca Allahu akbar dulu boleh. Tapi selalunya dibaca begitu. Tak apalah kita baca gitulah. Tapi kalau kita gabung subhanallah alhamdulillah, Nabi kata tamla'u au tamla'a ma bainas samawati wal ard, pahala dia memenuhi antara langit dengan bumi. Pahala dia memenuhi antara langit dengan bumi. Macam mana? Sebab tu kadang-kadang kita fikir balik, ya Allah, kalau aku balik akhirat nanti, aku masuk neraka, apa benda lah aku buat, ya? Maknanya kembali ke akhirat, ditimbang amalan, tiba-tiba berat dosa, kemudian bawa ke neraka. Apa yang kita buat? Subhanallah. Maknanya atas muka dunia ni langsung tak buat apa-apa ni, buat dosa je ni. Ya, sebab Nabi kata subhanallah alhamdulillah, itu pun dah memenuhi pahala dia langit dan bumi. Alhamdulillah saja itu pun boleh memenuhi satu timbangan. Bagaimana kalau kita baca 10,000 satu hari, 1,000 satu hari? Alhamdulillah, alhamdulillah. Biar 1,000 satu hari. Subhanallah 1,000, alhamdulillah 1,000, Allah akbar 1,000, la ilaha illallah 1,000, selawat 1,000. Tak boleh. Itu yang kadang-kadang tak boleh, Ustaz pun sama. Jadi kadang-kadang, ya Allah, apa benda sebenarnya aku ni? Apa yang aku nak sebenarnya ni? Ya, masa ni lah kadang-kadang kita rasa kecewa. Maafkanlah aku, ya Allah. Kan? Subhanallah, 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 60 saat 100. 1 minit aja. Atas 1 minit 30 saat. 100. 1,000. 15 minit 1,000. Okeylah. Bolehlah buat kerja dulu. Mudah sambil-sambil buat kerja tu pula, alhamdulillah, 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 15 minit. Nasi tak sempat masak pun, dapat 1,000, alhamdulillah. Balik akhirat nanti dah tak payah memasak, duduk dalam syurga. La haula wala. Tapi itulah, dapat 1,000. Sebelum ni Allah. Kita lihat muka surat 67. Ni ada masa 5 minit lagi. 69. Tu dah mula lah tu. 69. Saya cakap berapa tadi? 67. Patah balik. Tak nak patah balik, ya? Okeylah. Baik. Keterangan memuji kepada Allah merupakan satu ibadah yang amat dituntut. Maknanya mengucap alhamdulillah, menyebut alhamdulillah, atau dia ada kata-kata lain, subhanallah wa bihamdih. Kan? Subhanallah wa bihamdih. Maha suci Allah dan segala puji baginya pun boleh juga. Tapi kalau nak alhamdulillah, alhamdulillah saja, okey juga. Kalau nak baca subhanallah wa bihamdih, baca berapa kali? 3 kali pun dah cukup dah. 3 kali pagi, 3 kali petang. Subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Itu pun dah cukup. Apa maksudnya? Dia adalah satu ibadah yang amat dituntut. Kerana Allah amat menyukai pujian daripada hamba-hambanya. Dan Allah Ta'ala suka pujian kenapa? Kerana dia berhak dipuji dan layak dipuji. Adapun kita ni, yang kita minta orang puji ni, kita berhak ke dipuji? Atau kita layak dipuji? Tapi kalau kita buat baik sekalipun, mungkin kita berhak, tapi adakah layak? Kerana kebaikan sebenarnya dari Allah. Pemberian sebenarnya dari Allah. Kita bagi pada benda seseorang, kita bagi ke seseorang satu benda. Orang pun terima hadiah kita. Maka orang pun cakap terima kasih. Alhamdulillah. Kalau orang kata tak, orang kata terima kasih baiknya puan. Macam tu kan, lagi baik kan? Ke siapa yang baik sebenarnya? Allah. Sebab tu alhamdulillah. Apa makna li? Untuk. Apa makna li? Bagi. Apa makna li? Khusus bagi Allah. Sebab tu orang Arab kadang-kadang yang faham, dia cakap, saya banyak kali saya ulang, orang Arab ni kalau kita kata syukran, kita ucap terima kasih apa yang dia buat pada kita, dia kata la, asyukru lillah. Asyukru lillah. Syukur sebenarnya adalah untuk Allah. Kadang-kadang dia jawab juga, dia kata la syukra lil wajib. Ya, tidak perlu terima kasih di atas kewajipan. Ya, saya sebagai
sebagai seorang Muslim, maka saya wajib menolong Muslim yang lain. Maka tak perlu terima kasih pada saya kerana itu kewajipan saya. Okey juga, itu yang faham lah. Tapi yang faham lagi dia kata kesyukuran, terima kasih sebenarnya untuk Allah, milik Allah. Dia berhak dapat pujian. Kerana kita buat baik pun kerana dia bagi hidayah. Kita buat baik, dia bagi taufik. Yang kita buat baik bagi barang kat orang ni sebab Allah yang bagi. Allah bagi kat kita, kita bagi kat orang. Nak dapat puji. Tapi kita pun boleh cakap juga, terima kasih puan, terima kasih tuan bagi kat saya. Kita pun cakaplah alhamdulillah. Kita sendiri tu juga alhamdulillah. Tak apalah ya, Allah bagi pada saya bagi-bagi, alhamdulillah. Balik kepada Allah. Orang ni Allah cinta kepada dia. Inilah poin kita. Kita ni sekarang ni pengajian kita pusing ke mana pun biar Allah sayang pada kita. Cukuplah. Ya, takut Allah marah pada kita. Apatah lagi takut Allah murka. Dia ada lain perkataan tu. Sebab marah ni, dia ada marah sayang. Dia ada marah betul, ada marah sayang. Tapi kalau murka, dia tak ada murka sayang. Tapi marah ada marah sayang. Macam perempuan marah kat suami lah, kadang-kadang marah juga kan. Kau tak pernah marah? Marah ya? Macam kita juga kan, kadang-kadang marah kat isteri, marah. Macam marah kat anak, tapi marah sayang. Dalam bahasa Arab dia panggil itab. Yang marah tu ialah abghadha tadi, al-bughdhu. Itu marah betul, itu murka. Jangan sampai Allah murka pada kita. Ya, kerana murka tu lawan dia neraka. Bukan, murka tu dia punya regu dia neraka. Sebab tu doa bulan Ramadan, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Redha, regu dia syurga. Murka lawan dia, regu dia adalah neraka. Siapa yang sekarang Allah murka pada dia, wal iyazubillah, kalau dia mati neraka dia. Wal iyazubillah. Jadi sekarang ni di akhir-akhir umur, kita kena usaha semampu mungkin kita berada setiap saat, setiap waktu, setiap tempat, setiap keadaan Allah mencintai dan menyayangi kita. Inilah salah satunya. Bagaimana nak suruh Allah sayang? Jangan lepas lisan kita terlepas menyebut alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Setiap saat yang kita sebut itu Allah sedang mencintai kita. Macam mana? Okey dah, yang itulah amalan kita. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Kemudian kita latih macam mana supaya hati kita sentiasa menyebut alhamdulillah. Sebab mulut ni ada waktu nak makan. Lepas makan tu baru alhamdulillah. Kan? Mulut ni ada waktu nak bercakap. Maka bercakap je lah. Tengok sekarang ni, saya ni dah dekat sejam tak habis-habis lagi bercakap ni. Maka hati alhamdulillah, alhamdulillah. Latih. Ya, latih ni kena paksa lah. Ada bab kena paksa sampai sehingga dia dah rasa alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Maka setiap saat kita sebut alhamdulillah, Allah sedang mencintai kita. Kalau mati di saat itu, alhamdulillah. Maka mati dalam cinta Allah, dalam kasih sayang Allah. Bukan setakat itu saja, dia menjadi ibadah. Dan ibadah itu pahalanya boleh memberatkan timbangan amalan dan memenuhi langit dan bumi, dia punya pahala dia. Sebab tu Allah Ta'ala tak nak bagi kita nampak pahala. Kenapa? Kita nak cakap macam mana ya? Satu. Yang kedua, sebab tu pahala Allah simpan. Dia tak bagi kita simpan. Sebab kita tak mampu nak simpan. Kalau kita tadi kita jauh, berapa kali dah kita dah duduk bercakap ni pun, duduk mengajar ni pun alhamdulillah, 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 duduk sebut daripada awal tadi lagi. Kalaulah Allah suruh kita simpan, nak simpan kat mana? Tu satu hal. Nak bawa balik dengan apa? Nak simpan kat rumah lah kan? Kan simpan kat bank. Mana bank sekarang terima pahala? Duit ajalah dia boleh simpan. Tuan ada apa ni? Saya nak simpan. Simpan apa? Simpan pahala. Tapi boleh simpan? Tak boleh simpan. Sebab apa? Tak muat. Kenapa tak muat? Pahala. No. Memenuhi langit dan bumi. Nak simpan kat mana? Allah, itulah di antara kehebatan, kemurahan Allah. Sikit lagi tuan-tuan sekalian.
Allah. Bahkan Allah memiliki nama Al-Hamid yang merupakan salah satu nama yang maha mulia, membawa maksud yang maha terpuji. Di dalam surah Hud Allah berfirman, innahu hamidun majid. Sesungguhnya dialah Allah Ta'ala yang maha terpuji lagi maha melimpah kebaikan dan kemurahannya. Majid. Al-Imam As-Sakhawi menyebut dialah yang berhak untuk mendapat pujian daripada makhluknya. Ini makna salah hak dia. Kerana besarnya limpahan nikmatnya kepada mereka yang tidak terkira qadar dan tidak terhitung jumlahnya. Ini berhak dia dipuji kerana dia memberi sesuatu yang tidak sampai kita nak mampu untuk hitung, tak mampu. Meskipun tidak ada satu makhluk pun yang memujinya, hakikatnya semua yang ada selalu mengucapkan pujian kepadanya secara tersirat. Meskipun tidak ada satu makhluk yang memujinya pun, hakikatnya semua yang ada selalu mengucap pujian kepadanya secara tersirat. Kalau kita tak puji Allah pun, semua makhluk memuji Allah. Kita saja tak dengar. Bertasbih, mensucikan Allah dan memuji Allah. Baginda Nabi SAW bersabda di dalam satu hadis sebagaimana yang diriwayatkan oleh Sayyidina Imran bin Husain, inna afdala ibadillah, sesungguhnya hamba Allah yang paling afdal, yang paling baik, yaumal qiyamah, pada hari kiamat kelak, al-hammadun, ialah golongan yang sentiasa memuji Allah. Hamba Allah yang paling afdal, yang paling afdal ni kita tak terjemah apa dalam bahasa Melayu yang sesuai, yang paling bagus, yang paling baik, yang paling teristimewa, afdal. Nak banding dengan orang lain. Orang lain baik juga, dia paling baik. Orang lain istimewa juga, dia paling istimewa. Orang paling bagus juga, dia paling bagus. Itu afdal. Ialah orang yang sentiasa memuji Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita buat kesimpulan hari inilah, kita kata, okeylah kalau macam tu Ustaz, saya nak ambil kesimpulan daripada bermula hari ini, saya nak baca Alhamdulillah saja Ustaz. Boleh. Ada orang nak baca la ilaha illallah saja. Boleh. Itu kalimah tauhid, dia mati dalam iman. Ada orang nak sebut subhanallah, dia mensucikan Allah. Maka Allah akan mensucikan dia daripada dosa. Allah Akbar saja, dia membesarkan Allah. Maka Allah akan besarkan dan muliakan dia. Besar tu makna mulia. Mana-mana boleh. Yang ni pun, yang ni dicintai oleh Allah dan dikatakan manusia yang paling afdal. Allah, habis kenapa? Apa masalah lagi kalau kira-kiranya? Apa masalah lagi tak boleh jadi orang yang dicintai oleh Allah? Apa mana orang yang dicintai oleh? Kekasih Allah lah. Kita seronok tengok itu kekasih Allah. Nak bersalam kita dengan dia. Nak minta doa kepada dia. Nak suruh dia doa pada kita. Nak dekat dengan dia. Sebab apa? Sebab dia kekasih Allah. Lah, kita lah sendiri jadi kekasih. Bagaimana cara kasih Allah? Inilah, sentiasa mengucap Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Ginilah kalau kita nak semua kelebihan, kadang-kadang kita nak pulun satu pun boleh. Macam sahabat Nabi, ada sahabat Nabi dia ambil solat aja dia. Ada sahabat Nabi yang baca Quran. Macam Sayyidina Osman, terkenal dengan mushaf Osmani. Kenapa? Dia ni baca Quran. Ada orang bangun malam. Kita ni yang mana yang lebih sesuai dengan diri kita? Nak bangun malam, aku ni jenis kuat tidur. Kan? Kalau kuat tidur. Nak puasa, aku kuat makan. Habis, Alhamdulillah je lah. Alhamdulillah. Tidur masa tidur je lah. Bangun saja tidur. Alhamdulillah. Lepas makan, nak makan je lah. Lepas makan, Alhamdulillah. Maknanya bertapa. Sebab tu kalau orang tanya kita, macam mana nak masuk syurga? Mudah. Kenapa mudah? Sebab syurga ni dia banyak pintu. Berapa banyak pintu? Sebanyak amalan. Subhanallah, pintu syurga. Alhamdulillah, pintu syurga. Allahu Akbar, pintu syurga. La ilaha illallah, pintu syurga. Itu dalam bab zikir. Sembahyang, pintu syurga. Puasa, pintu syurga. Sedekah, pintu syurga. Pilih tuan-tuan pulun. Satu pun tak apa dah. Janji ada pintu nak masuk. Ni syurga luas. Syurga ni luas. Satu pintu tak ada. Sebab apa? Sebab dah tak buat pintu, dah tak cipta pintu, dah tak bina pintu. Wallahu a'lam. Okeylah, setakat itulah insya-Allah.